Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah kita direzekikan oleh Allah lagi untuk kembali di dalam sesi The Ilm Circle yang seterusnya, di mana hari ini insya-Allah saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat di luar sana berkenaan satu doa yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, di mana doa ini insya-Allah kita boleh amalkan untuk anak-anak kita. Dan mungkin kalau kita jumpa bayi-bayi kecil, baby-baby yang baru lahir ke, ini satu doa yang boleh kita ungkapkan kepada mereka nanti insya-Allah. Jadi saya akan kongsikan doa dia dan juga doa cerita, sedikit ceritalah berkenaan orang yang ataupun sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan doa itu kepada beliau. Jadi apakah doa yang dimaksudkan itu? Baik, doa yang dimaksudkan itu ialah Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Saya ulang, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Saya ulang sekali lagi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Biasa kita ungkapkan ni kepada anak-anak kecil, ataupun satu doa yang insya-Allah kita boleh amalkan kepada anak-anak kita sendiri, ungkapkan kepada dia orang setiap hari insya-Allah. Mungkin boleh sama-sama itu kita tengok dia, kita tatap wajah anak-anak kita pegang ubun-ubun dia, kita pegang kepala dia, usap kepala dia sambil ungkapkan doa ni ya. Jadi apa doa ni tadi? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi apa maksud doa tersebut, Allahumma faqihu fid din ni? Maksudnya, ya Allah, berikanlah kefakihan kepada dia, dan berikanlah orang kata apa, kefahaman berkenaan takwil, tafsir Al-Quran, kefahaman yang mendalam berkenaan Islam, kefahaman yang mendalam berkenaan tafsir Al-Quran sebagainya, supaya dia menjadi seorang yang sangat-sangat memahami Islam lah, sangat memahami agama dia insya-Allah. Jadi dekat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan doa ini? Dia ungkapkan doa ini kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Siapa? Kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, di mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ni merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita tahu, mungkin ada yang kita dah pernah dengar cerita sebelum-sebelum ini, di mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ini merupakan seorang yang expert, seorang yang pakar dalam ilmu agama, dalam ilmu tafsir. Dia seorang yang sangat-sangat, orang kata apa, the go-to person lah, orang kata, di mana apa-apa soalan berkenaan agamanya, banyak sahabat-sahabat yang lain akan rujuk kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Abdullah bin Abbas ni, dia daripada kecil lagi dia memang bersama Rasulullah. Dengan dia mengambil air wuduk Rasulullah, dia solat di belakang Rasulullah, dan diikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke perhimpunan, ke mesyuarat dan sebagainya. So banyak perkara-perkara yang dia dapat, kata apa, ekstra sikitlah, sebab dia memang diikut Rasulullah. Tempat-tempat yang mungkin sahabat-sahabat lain yang tak dapat ikut, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia ikutlah. Jadi hasil daripada kata apa, pengalaman itu, dia banyaklah hafal daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya lah. Jadi berikutan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tu, iaitu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi macam saya cakap tadi, Abdullah bin Abbas ini menjadi seorang yang sangat-sangat hebat daripada segi kemahiran ataupun kefahaman tentang Islam dan kefahaman tentang tafsir Al-Quran. Jadi kalau kita tengok cerita berkenaan Abdullah bin Abbas pun, dia banyak cerita dia, walaupun umur dia tidaklah tua, tetapi dia punya pendapat dia dan sebagainya sangat-sangat diambil kira oleh sahabat-sahabat yang lain. Satu cerita yang saya nak kongsikan, di mana
semasa zaman Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana ini cerita yang diceritakan oleh Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata, aku pernah nampak Sayyidina Umar, dia memanggil satu mesyuarat di mana dia mengumpulkan ramai veteran-veteran daripada perang Badar. Alright, ramai ini orang yang pertama-tama ni, orang yang memang veteran lah, senang cerita, veteran perang-perang Badar. Dia dikumpulkan di mana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ini mendapatkan satu pandangan. Dan bila dalam mesyuarat tu, Umar radhiyallahu anhu dia suruh semua sahabat diam dan dia nak dengar pandangan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan jadi apa? Dan Umar Al-Khattab dia mengambil pandangan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun pada masa itu Abdullah bin Abbas masih seorang anak yang kecil. Jadi lepas mesyuarat tu, Abdul Rahman ibnu Auf radhiyallahu anhu dia tanya, ya Umar, kenapa engkau panggil budak ni duduk dengan kita dalam mesyuarat ni, sedangkan dia seorang yang anak kecil, di mana umur dia lebih kurang macam anak kita je. Dia kata apa? Tetapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia nampaklah kefakihan dan kehebatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebab itulah dia panggil dan dia mengambil pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita tengok Abdullah bin Abbas ni pun semasa hidup dia, rumah ni rumah dia ni ibarat madrasah, di mana rumah dia sering dikunjungi oleh sahabat-sahabat yang lain untuk belajar tentang Islam, untuk belajar tentang hadis dan sebagainya. Alright. Satu cerita lagi saya nak kongsikan berkenaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni, di mana ini satu cerita berkenaan adab terhadap seorang guru. Okey, Abdullah bin Abbas ni dia nak dapatkan satu verification, dia nak confirmkan berkenaan info ataupun maklumat berkenaan satu perkara ni. Jadi dia pun pergi ke rumah sahabat seorang yang lain ni. Dan dia perasan bila diketuk pintu tu, dia ketuk pintu tu dan sahabat tersebut dia tak menyahut lah, tak jawab. Jadi apa yang Abdullah bin Abbas buat, dia tunggu sahaja di depan muka pintu dan dia tunggu sehinggalah sahabat yang lain tu keluar. Dan selepas beberapa lama tu, sahabat tu baru perasan ada seorang lelaki di hadapan pintu muka dia dan muka pintu dia, dan dia tengok itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sedang tidur qailullah depan muka pintu dia. Jadi bila dia buka tu, baru dia sedar Abdullah bin Abbas ada kat depan tu dengan berdebunya. Dia berkata kepada Abdullah bin Abbas, dia kata, kenapa engkau tak kejutkan aku? Kenapa kau tak panggil aku? Kalau engkau panggil aku, nescaya apa? Aku akan buka dan cepat-cepat sambut engkau. Apa Abdullah bin Abbas cakap? Dia kata, aku datang dekat sini, aku nak berguru dengan kau, aku nak cari ilmu dengan kau. Jadi apa yang aku patut buat ialah aku akan tunggu sehingga engkau bersedia untuk menerima aku. Jadi kita tengok sama-sama macam mana adab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni terhadap seorang guru, walaupun dia sendiri pun daripada segi level ilmu dia, tingkatan ilmu dia sangat tinggi. Okey? Dan satu lagi cerita berkenaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni, bila surah An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath, surah itu turun, kita tengok dekat situ, bila surah tu turun, surah tu menceritakan kejayaan orang Islam, ceritakan tentang ramai orang masuk Islam. Dan bila surah tu diturunkan, ramai sahabat-sahabat, ramai orang Islam, dia sangat-sangat happy, dia sangat-sangat gembira. Sebab apa? Allah cerita tentang kejayaan umat Islam. Tetapi tidak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia boleh read between the lines, dia dapat tafsir kan, dia faham maksud sebenar Allah. Ya, walaupun Allah sedang ceritakan mengenai kejayaan umat Islam, tapi itu adalah indikator, itu adalah tips di mana maksudnya apa? Maksudnya tidak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersama dengan umat Islam dah. Sebab umat Islam dah berjaya. So itu satu tafsiran yang Abdullah bin Abbas dia tafsirkan melalui surah idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi itu saja insya-Allah pada hari ini. Saya ulang balik, itulah doa yang insya-Allah kita boleh amalkan untuk anak-anak kita, untuk anak-anak ataupun baby-baby kecil yang kita jumpa selepas ini. Kita ungkapkan kepada mereka, dan insya-Allah semoga sedikit sebanyak Allah
memberikan kefahaman yang mendalam berkenaan Islam. Allah akan memberikan kefahaman ataupun kebolehan kita untuk mentafsir Islam, mentafsir ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik. Jadi apa doa ni tadi? Saya ulang balik. Allah mafakkihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah mafakkihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi insya-Allah sama-sama kita amalkan doa ni, terutamanya kepada anak-anak kita nanti. Dan insya-Allah saya akan kongsikan di bawah dia punya skrip dalam bahasa Arab dia. Jadi insya-Allah samalah kita boleh amalkan. Jadi setakat tu sahaja sesi The Ilm Circle saya, Ilm Circle kita pada hari ini. Semoga kita direzekikan oleh Allah, dibenarkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk bertemu lagi di sesi yang akan datang. Jadi sama-sama kita pegang pada falsafah take care of your akhirah and Allah will take care of your dunia. Jadi semoga kita sentiasa dirahmati dan diberkati Allah. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.